Ya Zam, terima kasih. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyambut baik Belanjawan 2023 terutama sekali pewujudan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berharap dengan adanya jabatan yang bakal diwujudkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, ia akan menjadi lebih fokus dalam menawarkan perkhidmatan yang holistik dan bersepadu kepada kanak-kanak merangkumi seluruh spektrum umur. Dalam kenyataan medianya, beliau berkata ini termasuk usaha memberi perlindungan, pendidikan awal kanak-kanak, mengenal dan mengembang potensi kanak-kanak, terutama sekali kanak-kanak berkeperluan khas. Datuk Seri Fatimah juga mengalu-alukan langkah memberi potongan cukai kepada majikan yang menggaji bekas banduan payroll, pelatih sekolah Henry Jenny, pelatih institusi perlindungan dan pemulihan JKM. Menurutnya, dengan membuka ruang pekerjaan kepada individu rentan tersebut akan membantu meningkatkan harga diri mereka. Selain daripada itu, ia juga memberi sumber pendapatan untuk membolehkan mereka berdikari, mengurangkan kes berulang sekaligus menyumbang kepada kadar kepulihan yang tinggi. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berharap Kerajaan Perpaduan mempertimbangkan peruntukan RM50 juta kepada Tapak Warisan Dunia Taman Negara Mulu yang turut diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini bagi memberi agihan samarata dengan peruntukan yang disalurkan kepada Melaka dan Pulau Pinang dalam Belanjawan 2023 semalam. Yang diberi hanya untuk Pulau Pinang dan juga Melaka saja. Kita di Sarawak kita ada Mulu World Heritage Site dan saya tahu kos untuk menjaga tempat itu agak besar dan tempat itu telah memberi pulangan yang cukup baik dari perspektif pelancongan. There is something missing there. Kalau dapat dipertimbangkan untuk kawasan itu yang juga kawasan heritage site UNESCO yang telah diberi accreditation oleh UNESCO juga dipertimbangkan untuk diberi peruntukan. Nanti nampak tak berapa balance. Melaka diberi, Pulau Pinang diberi tapi Mulu tak diberi. Lebih kurang macam itulah. Mengulas lanjut berkaitan peruntukan RM250 juta bagi mempromosi pelancongan serta sasaran untuk Tahun Melawat Malaysia 2025 pula. Datuk Seri Abdul Karim optimis ia merupakan peluang terbaik untuk mempromosikan keunikan yang terdapat di Sarawak dengan pelbagai program yang telah disusun atur oleh kementeriannya. Beliau menyifatkan Belanjawan 2023 yang bertemakan Membangun Malaysia Madani merupakan satu permulaan yang baik yang mana ia merangkumi pelbagai industri untuk merancangkan semula sektor ekonomi yang kini beransur pulih selepas pandemik COVID-19. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Program SAPIK Junior dan Majlis Apresiasi RTM Sarawak Kusayang di Kuching. Terdahulu berucap pada majlis itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata pihaknya sedia meneruskan sokongan bekerjasama dengan RTM Sarawak dalam mengangkat industri kreatif dan seni persembahan di Sarawak dengan mengorak langkah menerusi penganjuran program SAPIK Junior yang bakal diadakan pada 27 Mei kelak. Katanya program ini usaha terbaik ke arah mencungkil bakat baharu dalam kalangan generasi muda, terutama untuk melahirkan pelapis muda dalam alat muzik tradisional dan muzik tempatan, di samping menonjolkan bakat serta kreativiti pemain sapik di Bumi Kenyalang. Pada majlis itu juga beliau menzahirkan penghargaan kepada RTM Sarawak yang telah memberikan komitmen membantu mempromosi inisiatif-inisiatif pembangunan kerajaan Sarawak kepada seluruh penduduk menerusi hebahan di radio mahupun televisyen. Datuk Seri Abdul Karim turut memberikan sumbangan RM50,000 kepada Kelab Rekreasi RTM Kuching untuk melaksanakan program dan aktiviti sukan pada masa akan datang. Baik, sementara itu Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak sedia menyokong aspirasi Kerajaan Sarawak untuk mempromosi Bumi Kenyalang yang kaya dengan pelbagai khazanah, warisan, budaya dan tradisi. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata ia dapat direalisasikan dengan kerjasama erat yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak selama ini.
Nasrul berkata pelbagai program berskala besar seperti Kemuncak Bintang P. Ramlee, Pertandingan Bintang Kecil, program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti berjaya dilaksanakan pada tahun lepas atas sokongan penuh yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada RTM. Katanya satu lagi program baharu iaitu Sapek Junior yang bakal disiarkan pada 27 Mei kelak dengan kerjasama Persatuan Anak Seni Sarawak Pusat dan Majlis Seni Sarawak yang dilihat akan menarik ramai bakat-bakat muda terhadap seni muzik sape di Sarawak. Beliau turut mendedahkan pada tahun ini RTM Sarawak akan mengadakan program Buskers Challenge pada masa akan datang. Nasrul berucap demikian pada Majlis Perasmian Program Sapek Junior dan Majlis Apresiasi RTM Sarawak Ku Sayang di Kuching. Pada majlis itu beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak serta Kerajaan Sarawak dalam menyokong program-program RTM selama ini. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana anggota dan pegawainya yang terlibat dalam salah laku rasuah. Perkara ini ditegaskan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein yang mahukan generasi baru dalam pasukan itu lebih berintegriti kerana kegagalan menjalankan amanah hanya akan mencalarkan imej polis. Malah pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas ke atas mereka yang terlibat demi menjaga maruah PDRM sebagai badan penguatkuasa undang-undang utama negara. Beliau memberi peringatan itu bersempena Majlis Perbarisan Tamat Latihan Program Latihan Asas Kepolisan Konstabel Bilangan 53 Siri 6 Palang 2022 di Pulau Pol Kuching. Dalam siri tersebut, seramai 440 konstabel polis menamatkan latihan asas kepolisan selama 6 bulan. Pada siri kali ini menyaksikan seorang pemegang ijazah sarjana muda pengurusan seni kulineri, Muhammad Ezwan Misri, dinobatkan sebagai pelatih latihan luar terbaik. Universiti Teknologi Sarawak UTS akan terus komit melaksanakan tanggungjawab dalam membangunkan modal insan dan tenaga kerja berkualiti yang mampu terus diserap dalam pelbagai industri sebaik mereka menamatkan pengajian. Naib Chancellor UTS Profesor Dato' Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, ke arah itu UTS akan memastikan setiap program yang ditawarkan di universiti itu selari dengan kehendak dengan keperluan industri. Profesor Dato' Dr. Khairuddin memberitahu program ditawarkan UTS juga bukan sahaja diiktiraf oleh badan dan organisasi tempatan tetapi juga oleh institusi pengajian tinggi antarabangsa melalui pewujudan program integrasi bersama universiti luar negara. Melalui program itu katanya penuntut UTS boleh mengikuti pengajian selama 2 tahun di UTS dan sebelum memilih untuk menamatkan tahun akhir pengajian mereka di universiti luar negara. To me that's very meaningful because it reflects the quality of program we needed it far for the university. So on the academic at the moment we have in total 35 academic program including foundation, undergraduate, masters and PhD. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara UTS dan Pres Metal Bintulu di Sibu. Dedahnya UTS menyasarkan mempunyai seramai 4,000 orang penuntut menjelang akhir tahun 2024. Golongan belia menjadi sasaran utama dalam penganjuran program Limbang Motor Day 1.0 LMD yang sedang berlangsung sehingga esok. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad menjelaskan program tersebut merupakan julung kali diadakan di Limbang dan dianjurkan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Bukit Kota. Melibatkan golongan belia ini terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan, terutamanya sekali untuk memperkenalkan apa itu seberkas dalam kalangan golongan belia sebenarnya. Dan ini adalah anjuran sepenuhnya daripada seberkas cawangan Bukit Kota dan juga bersama agensi-agensi yang terlibat. Sebab belia-belia di Limbang ini perlu dilibatkan dalam pelbagai aktiviti. Kaunselor Sufian menambah program itu diadakan untuk mengetengahkan aktiviti-aktiviti dalam sektor pemotoran
anjuran selain memberi kesedaran berkaitan keselamatan yang akan dikongsikan dalam sesi ceramah agensi penguatkuasaan yang terlibat. Beliau ditemui pemberita selepas membuat tinjauan di tapak program Limbang Motor Day 1.0 di Limbang. Pelbagai aktiviti diadakan bersempena program tersebut, antaranya ceramah, pertandingan gusti lengan dan pertandingan badan cantik. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak.